Melayu juga. Sebab bila saya tengok China dengan India, dia tak kira siapa pemimpin, yang penting membawakan peace. Sedang? Dia tak kira siapa pemimpin dia, yang penting membawakan kedamaian. Pasal dia orang nak ketenangan dan kedamaian. Agama lain ni. Pasal terjemahan Islam itu sendiri adalah kedamaian, peace. So bila benda tu ada atas nama, orang tak boleh. Kalau awak nak mencari sesuatu yang tak ada, detail dia tu, contoh dia, okey, kita nak pergi cari suatu benda ni macam ni, dia lagu ni dia cerita macam ni, dia tenggelam pada tahun ni, dia ni apa semua lagu ni, equipment dia apa dia kita nak bawa kapal jenis apa, kapal selam ke kapal apa ke, semua orang proses daya tahan dia berapa dalam nak masuk, sebab kita nak ambil pendekatan. Tapi kalau kata Islam tu maknanya peace, damai, orang dah tahu lah dia. Tapi praktik tu tak ada, kita tak ada serius sebenarnya. Macam yang cakap tadi, kalau kata yang bukan Islam ni, dia akan lebih tak peduli lah menteri yang Melayu ke apa semua lagu ni. Berapa lama orang Cina Hindu yang duduk di Malaysia ni bawah menteri Melayu. Tetapi berapa banyak orang Islam secara ilegal atau legal pergi duduk negara yang bukan Islam di bawah pemimpin yang bukan Islam. Macam aku duduk Jerman, kenapa pelarian Syria begitu ramai masuk ke Jerman? So benda ni benda ni bila kita kaji balik, pasal kita tak duduk negeri orang, kita nampak double standard kita dengan Bangla, dengan Burma itu ni. Mereka bukan nak peduli apa ni, siapa pemimpin kita, orang Burma, orang Bangladesh macam ni. Mereka kira ada kerja, dapat gaji, boleh hantar balik ke anak bini sana. Let's call on, okay. Tapi kita di sini, kita ada sentimen-sentimen lain, bangsa, agama itu. Kedamaian tu dia tak kira apa tu. Peace tu tidak membawakannya bilik apa ke, cerah ke. Itu sekali lagi cakap, budaya gangster, budaya politikal kita, dan betapa ramai manusia tamak di atas muka bumi di Malaysia ni, tamak yang nak jadi kaya, nak jadi ni. Kalau kita tengok dari segi menteri-menteri kita, semua kaya gila-gila. Ahli-ahli politik semua dengan projek kau semua ada udang di sebalik batu. Tu yang saya tertarik dengan buku abang tu. Jadi bila kita tengok balik para politik yang dah kaya dah, yang baru-baru ni nak kaya juga. So how do they gonna get this kind of money? How do they gonna get this kind of luxury life? So they gonna follow those track yang mana dulu orang-orang politician dulu yang jadi kaya-kaya, mereka akan follow macam tu juga. Projek buat jalan ke, projek itu, projek ini, projek. So ini kerja businessman, bukan kerja politician. Tapi bila benda tu dicampur aduk, susah. Maka kes-kes power kontraktor, kes-kes tu, kes tipu, kes apa ni, semua akan bersama dengan dia, akan ada. Sebab budaya gangster, budaya power, budaya tak berhati berlambak di Malaysia. Dadah, semua banyak benda-benda lagi. Anak belajar menari boleh ada kelas dia, anak belajar zumba boleh ada kelas dia, anak pergi aerobik ada kelas dia. Itu ya. Tapi bila nak baca mengenai diri, mengenai Allah, orang kata sesat. You see? Mana? So,
benda-benda yang macam ni berlaku di Malaysia, masalah dia just minded. Dia besar, study, sekolah, belajar di sekolah, lepas tu ambil jurusan kehakiman atau ambil jurusan lawyer, peguam. So that means you are the educator. You educate yourself in this kind of knowledge. You ada sebagai seorang lawyer apa semua, tengok logik, tengok itu evidence apa semua. Tetapi ilmu mengenal Allah ni kita tak boleh. Awak tak sekolah, awak di mengaji. Tinggal waktu umur awak muda tu, awak diajar dah ilmu ni. Tak diajar bila awak dah jadi seorang lawyer atau tuan hakim, doktor apa semua. You tengok satu budak-budak yang selekeh bersembang, awak tak nampak benda ni betul. Sebab apa? Sebab ego trip tu. So di sini berlaku di Malaysia. Kita tak boleh cakap minta maaf ustaz. Ustaz tak mengaji ilmu mengenal Allah kan. Ustaz tak mengaji ilmu mengenal diri kan. Ustaz tak mengaji usul tahqiq ni macam mana. Apa yang dikata Insanul Kamil ni macam mana, yang dikata ni semua macam mana. Ustaz tak tahu peringkat ni. Perjalanan dia nak ke situ macam mana. Kalau macam mana start daripada bila kata Mardiyah ni dah special lah. Sebab gerak-geri afaal dia itu tidak menjadi persoalan lah. Pasal orang yang duduk di peringkat Mardiyah ni lain, Kamaliyah lebih lagi yang kena. So nak proses benda ni macam mana kalau dengan tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal diri. So you save your qualified nya ni, you save your degree, save it. Because in this kind of conversation, so this kind of meeting, you disqualified. Because why? You don't even have a bit of knowledge about it, and you try to protest something which you don't understand. So cut the crabs, stop conversations. It's gonna lead us nowhere. Because apa? Sebab awak tu tak tahu. Awak masa kecil dulu, awak tak belajar ilmu ni. Awak tak diajar awaludin ma'rifatullah. Awak tak ajar, awak tak bisa dengar. Tahu bila main peringkat awak dah besar, dah tua, dengar budak-budak muda cakap, awak nak kata ni ilmu apa ni? So kita nak cakap the very mistake is muda dulu awak tak mengaji benda ni atau awak tak diajar benda ni. It doesn't mean benda ni tak ada. It doesn't mean benda ni tak betul. You just don't know. That's it all about. That is the matters. Might bother you, doesn't bother me. Pasal I tahu benda ni dan I tak akan hukum. Jangan pada buat 5 waktu pun nak hukum. Tengok Ustaz Pekah bila buka sebab 20 pergi ke mana? Tadi pagi ada aku dengan dia dah balik Melaka. Aku dengan dia jalan masuk kubur ayah aku tepi masjid. Dia tu dia cakap, ni tengok aku suami. Dia berhati kata, rasa nak masuk. Pasal dia buka sebab 20. Tetapi melencong keluar. Kata, inilah fiqah ya. Sifat 20, sifat yang wajib pada Allah Ta'ala ni, dia ada kat mana? Hati almari ke? Kenapa mencerita sesungguhnya sifat Allah Ta'ala ni mukhalafah? Contoh dia Allah Ta'ala dengan manusia ni tak boleh sama. Itu tahu tak? Kenapa tak masuk? Ni contoh dia macam ni. Awak zat semua sama, sifat berlainan, asma berlainan, af'al berlainan. Pecah kot tu bagi orang crowd yang dalam tu. Orang crowd, can you please? Orang crowd yang dalam tu tahu pengajian ni di soal conversation kena ke sini, bukan kena perangai-perangai. Kena kata sifat Allah Ta'ala sifat basar. Allah Ta'ala tu melihat. Aku cerita sebab tu kita dah tahu lama dari kecil ni. Allah Ta'ala melihat, mendengar kata-kata. Tapi kita tak pernah Ta'ala kau ada sini. Itu sebab buku My Name Muhammad and I Love You All, aku buka dalam bahasa Inggeris ni, kami duk translate dah ni. Buka kokor punya lagi.
buka sifat 20 biasa dulu. Lepas tu buka sifat 20 pecahan nafsu ni. Masuk. Kenapa sampai dikatakan masuk peringkat kamil ni apa semua ni pun buka. Tapi dah bahasa Inggeris lah. Sebab di Malaysia ni tak boleh. Dia tak kenal satu majlis. Dia bukanlah semua. Tak semua. Tapi dia tak tahu majlis. Faham? Macam masuk rumah. Kita bukan sembang buat fiqah. Satu orang main nak bertujai buat fiqah. Kita kata lu, tepi jalan lu, masjid tu. Betul? Sebab saya, bila abang buat buku My Name is Muhammad, isi bahasa Inggeris, memang sempoi bang. Kerana kebanyakannya orang yang pergi overseas ni, orang bila dapat kat sana. Dan contohnya saya tengok seorang pelakon lah kan, Ali Setan. Azmi kan. Meninggal lah. Dah meninggal kan. Dia dapat Al-Quran pun daripada sana. Dia orang bagi Al-Quran, dia baca semua. Tu dia buka New York ke apa, dia pakai. Jadi dia punya tu, suasana tu dia nampak peace tu lain lah. Jadi dia tak nampak yang benar tu. Ya. Kata dalam YouTube Ustaz Fiqah duk sembang, kita okey. Tapi bila kita duk sembang buat tasawuf mengenal Allah, orang pandang zahir. So disebabkan macam ni lah dia kata ilmu ni payah nak berkembang. Bila payah nak berkembang, bila ianya terkembang, tersebar, orang kata something new. Orang kata ni apa rumah iPad ni? Ni apa dia? Hanya kita tahu, bila soalan dia cakap macam tu kita tahu dia ni tak pernah diintroduce. Mereka yang mendustakan ayat pertemuan dengan Tuhan. Segala amal ibadat mereka akan gugur di akhirat kelak tiada pertimbangan. Quran pun. So hari ni aku tetap bercakap benda yang sama. Pasal apa aku continue cakap benda yang sama? Sebab nak biasakan lah ni. Kalau azan sehari 5 kali dan awak jawab la haula wala, tapi awak tak tahu apa sebab awak jawab. Nak kena tanya sebab apa saya perlu jawab macam ni. Oh, sebab dia kita ni mana ada daya upaya. Okey. Kalau yang tak ada daya upaya, yang solat tu siapa dia? Yang dikatakan solat tu apa dia? Tapi tak apalah, buatlah, betul lah dalam fiqah. Itu perjalanan dia. Tapi kalau orang dalam tasawuf, ada amalan dia pula. Khusyuk. Orang dalam makrifah, ada pula daimun. Jadi aku akan cakap benda yang sama, iaitu benda yang menceritakan bahawa keberadaannya ilmu. Baik satu orang tu kata saya pergi ada guru saya bagi tahu lepas tu yang duk cakap dalam YouTube tu belum lagi. Memanglah takkan aku nak londeh sampai berapa. Cara aku dah cakap aku ni pun orang hentam lagi. Tidak. Bila macam semalam kita tutup live, kita sembang lain lah. Dia friendly lah. Selepas hampa orang kena talking semalam, aku cerita lain lah. Aku cerita selepas tembok tu pula. Kita punya buka bab kalimah, bab syahadah. Lain dah. Bukan kata kalimah tu lain. Perspektif dia. Amin. Dia duduk dari sudut yang lain, memandang benda tu.
Benda-benda yang sama. 6 dengan 9. Ha? Antara 6 dengan 9. Antara 6 dengan 9. Ada orang nampak tu 6, dia ni nampak 9. Tengok, tarik dia main duduk belah ni, main tengok dari sudut aku. Tapi lah bang, macam saya dulu umur dulu darjah 2 lah. Kita tengok Doraemon hari Ahad. Itu hari Sabtu Ahad. Pukul 7 tengok Doraemon. Lepas tu tiba-tiba azan keluar. Kita duduk baca subtitle dia tu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan. Saya jadi macam mana? Daripada kecil saya fikir dah tu lah. Macam mana nak bersaksi? Macam mana? Itu saya dah bawa sampai lah ni. Dia macam satu benda yang tak habis. Tak boleh fikir. Tak ada jawapan. Last sekali dia kata buat sudahlah. Ha? Yang tu. This is a very nonsense apa ni way of reply. Tak, mana boleh cakap orang tu. Awak kalau seorang yang bertauliah, awak seorang yang ni. Kalau awak seorang macam Zahidus, Ustaz Zahidus, aku salute dia pasal dia tak peduli aku. Contohnya tak boleh kalau main Penang apa orang dia panggil Penang, jumpa dia duduk minum kopi dengan dia, tak ada betul jabab ni awak dengan awak lah. Tapi kita humanity ni kita duduk sembang sekali, tentu aku salute dia. Dia tak ada tanya bab-bab perjalanan sufi, perjalanan mengenal orang benda diri, tak ada. Duduk sembang minum teh gitu. Macam mana lepas sihat ke dari segi di keuangan macam mana, dia tanya apa ni, okey ke financial part macam mana, tanya. Dia tak ada lah kata nak. Yang tu yang jadi orang kata nampak dia tu beragama, nampak dia tu ada spiritual side. Who am I to judge you? Dan aku pun tak malu Allah lah kalau dia ada di Penang, kalau kata Ustaz Zaidul ni ada di sini ajak minum teh apa semua, orang dia beritahu okey mai kalau aku tak ada kerja. Tidak, sebab nampak dia tunjuk itu sikap non just minded tu tak ada. Best lah kalau orang bukan Islam pun nampak dia ni sempoi. Tapi ni tidak. Ngaji nak dia agresif, ngaji nak hentak orang kafir. Kenapa yang awak kata dia tu kafir? Dah sudah tentu awak kata awak orang Islam. Kalau you are Muslim, you are Islam, it mean peace. There's no such thing about against, such thing about protect. There's no such thing about attack. It's protect. Kalau awak satu, Allah Ta'ala berserta dengan awak, why worry dengan orang kafir? Dia pemain kita tunjuk cinta lah. Allah tu special. Cuma orang yang bodoh saja yang akan menentang Islam. Cuma orang yang bodoh saja yang akan menghukum orang kafir dengan tanpa sebab. Jiran aku India, waktu ni mati ayah aku pi, apa yang saya boleh tolong? Dia orang terkejut. Masa atar tu ingat ada atar yang putih nak rasa. Duduk sini atar. Kan? Ayah kuliah tak tahu dengar ayah macam kau. Dah mati lah orang tua tu. Tak tahu lah dia empuk kepala kedindin lah itu ini apa jadi. Oh ayah pergi tengok tak apalah. Nangis sampai pagi esok pun dia sudah tak ada. Apa yang saya boleh tolong? Nak selesaikan fardu kifayah. Itu jadi dia tengok dia ni pun special lah. Orang tengok pasal apa you ni macam orang lain tak boleh. Saya Islamnya orang ni macam waktu orang bukan Islam meninggal lalu depan Muhammad, dia bangun berdiri hormat pada jenazah. Lalu tu sebab apa? Sebab dia kenal tu 7 sifat makni tu hak Allah Ta'ala. Benda yang istimewa tu. So bila kita dudukkan jalan ni, tak boleh lah Perdana Menteri Cina ke, Hindu ke, Melayu ke, pasal hantar juga. Allah Ta'ala berserta dengan sesiapa saja. Tetapi kalau kau buat tak betul, kita sebagai orang Islam ramai-ramai berpakat buat surat dia abang benda ni tak betul. Kenapa menyokong benda macam ni? This is Islamic country.
Kenapa harus ada benda macam ni? Agama itu konsep dan idea, tapi nasihat dia mana? You satu orang India, you punya agama Hindu, apa masalah you sama orang Islam? Oh sebab Islam ni orang dia kutuk itu. You mau tahu tak? Itu orang bukan orang Islam. Itu iklan saja, papan iklan nampak dia macam Islam, tapi produk Islam tu dia tak ada. So kalau dia ada produk Islam, no matter who you are, dia sayang you, dia cakap elok-elok sama you. Bukan kitab Islam tu iklan saja. Pipi tengok ada ke? Tak ada, habis dah. Ni papan tanda ya. Islam tu ada beserta siapa saja, damai dan tenang. Tetapi mereka tak tahu. So kamu pula seorang Islam, kenapa siapa nak pergi bergaduh dengan orang India ni? Oh sebab ni. Mari kita duduk stable sembang pak. Sebab Islam tu sendiri kat mereka. You tak boleh buat macam ni. Sebab orang Islam, dia tak akan attack orang, tetapi dia protect. Dia return, leceh lah. Itu yang dalam firman Allah kata tidak ada paksaan dalam agama Islam selepas dah jelas lah. Maksudnya bila kita bagi keterangan kepada yang bukan non-Muslim, mereka bila dah jelas, diorang akan jadi peace lah. Itu sebab kawan aku India, dia tak pernah jumpa aku, dia kata saya selalu jumpa lu punya ayah, selalu sembang sama dia. Dia pun nangis depan saya mau masuk Islam. Saya cakap sama dia mau masuk Islam. Dia kata kalau nak masuk rumah boleh, ada pintu. Kalau you mau masuk Islam macam mana dia punya pintu? Syahadah you pun tak kenal itu Muhammad, you angkat saksi. Islam itu to discover and realize, bukan satu benda yang boleh buat masuk dan buat keluar. Either you got it or you miss it. Ambil bawa kulit kacang, semua orang nampak kulit kacang, tapi isi kacang tu dia tak ada. Nampak. So akan introduce kat orang ni kulit kacang, ni kulit kacang, ni kulit kacang. Peringkat introduce kulit kacang. Sebab there's nobody can take Islam away from yourself, and nobody can put it. It's there. You to explore it. Kawan aku bawa satu Minah Saleh lah, perempuan Mak Saleh. Dia nak kahwin dia tu. Dia tanya, I don't like Muhammad and I don't like Islam. It's okay. Cakap, what can I do? What are you then? Catholics and this and that. What, you like your religion? Yes, I love it. So if I say I don't like something, I have to have a reason why I don't like it. If I say I like something, sometimes I just don't know, I just like it. I cannot explain. Kalau love, there's no reason to cakap dia. But hate, there's always reason why you hate. Pasal kau benci, mesti ada alasan. Kalau cinta, tak ada alasan. Aku tak tahu, tiba-tiba aku tengok berjuta-juta orang duk lalu, aku duk jumpa tiba-tiba saya kau boleh seronok kat gadis perempuan ni. Hidayah kah? Tapi kenapa berlaku macam tu? Tak ada reason. I don't know when, I don't know how. Tiba-tiba saja aku jatuh cinta dengan awak. Tak tahu. Awak dulu duk kawan elok je, oh dia ni tak nak hari dia aku beritahu orang dia buat kat kau, orang tahu orang boleh tak boleh fikir. Ada alasan nak cari tahu untuk benci. So you tell me why you don't like Muhammad and why you don't like Islam. I just don't know. So what kind of religion you are in until you can hate something which is you don't even know why. Betul-betul pusing. Nabi Isa AS tu Nabi aku juga. Nampak panggil Jesus. Surah ni dalam Matthews bercerita macam ni. Dalam Quran cakap macam ni. So we see where is the logic. You hold your Bible, it's alright.
No problem. I explain what you don't know in Quran, and you explain to me in Bible, and we see how. So kita cakap elok. Ada pula yang tak ada agama mai pula. It's all bullshit. I got no religion. Syok dengar. Orang Melayu pun banyak kopi lah sekarang. Budak-budak muda. I'm a free thinker. I got no religion. Aku tu jumpa member dengar dia cakap begitu kat depan masalah. Masalah say, yes, religion is fucked up, man. This and that. I say, is that right, Pak? No. For me, that's wrong. It's very dangerous attitude. You know why? Aku cakap kata, okay, if I want to ask you something, do you know what religion means? Yeah, they tell you this not allowed, this cannot, this is not okay, this is all in order. I cakap advising. The good is always come back to good. Bad is always come back to bad. Go back to the bad. Bad things. Yang baik akan pasti kembali pada yang baik. Yang jahat itu akan kembali pada jahat. That's what religion is about. Yang baik akan bercakap benda baik lah. Yang jahat tu dia akan tak peduli lah benda yang baik. So I'm asking you something. Kalau satu orang mai kat tiba-tiba dia kata step on his face, pijak muka dia pasal. Dia cakap, why are you doing so? You say you don't got no religions. Dan bagaimana pula kalau satu orang tu main-main buat baik dengan hang, tolong hang semua, are you gonna say thank you or you gonna say fuck you? So of course I'm gonna say thank you. That's his religion. And you have it. It is in you. It's all about religions. Being nice to the person who doing good to you. Being sweet to the guy or to the woman who love you. Even you don't love her, you've been sweet. At least somebody love me. That's religions. Go mad. Go angry. Tell thing to them. Let it out for the one who doing so nasty to your life. You let it out. Tell, benda ni tak boleh, tak baik. So you have. Cuma you tak mau cakap, I'm a Muslim, I'm a Hindu, I'm a Buddha, I'm a this. This is concept and idea. Law and system. Faham tak benda ni? So we don't talk about that one. Nak mengenal diri dalam ilmu. Kalau nak Waalaikumsalam. Kalau kata nak mengenal diri dari sudut memperkenal diri dikalakan di depan interview lain, dikalakan lain. Contoh biodata macam ni, hang punya umur macam ni, apa pengalaman nak kerja hang macam ni, apa semua gitu lain. Tapi kalau hang nak mengenal diri untuk mengenal Allah lain, hang akan diintroducekan dengan ketiadaan. So macam mana kita nak sembang dengan orang bukan Islam tentang Islam kalau kita tak setuju dengan yang bukan Islam? See in order to tell Islam, hang kena tahu yang bukan Islam tu apa. Hang tak boleh against. Hang cerita tarik masuk seluruh duduk belakang Zaz jalan tepi yang bukan against. Itu dia punya opinions. It's a one way of seeing things. Kita kena respect. Itu dia punya. Itu hak dia. Tetapi kalau nak discuss, hang kena tahu dulu tentang mana yang kurang dalam hak dia. Kalau dia kata, I'm simply okay with my religion, I'm happy, so why bother? It's okay, happy. Dia rasa dia beriman dengan Tuhan dia. Dia tak ada apa masalah dengan Tuhan dia. Kenapa kita nak jadikan benda tak? Itu dalam surah